Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang isu semasa yang bertajuk pergaulan bebas kaum sejenis atau LGBT. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya, Mustaqim Zaifi binti Ahmad Farisi, manakala 3 ahli yang lain ialah Adriana Fathiah binti Muhammad Fauzi, Nurul Afrina Izzati binti Hussein dan juga Nurul Quratul Ain binti Muhammad Razali. LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, bisexual dan transgender ialah sebuah istilah yang memberi makna kepada hubungan seksual yang songsang dan haram. Secara ijma' di dalam Islam, lesbian dan gay mempunyai ciri-ciri persamaan, iaitu lelaki atau wanita memiliki kecenderungan serta daya tarikan seksual terhadap jantina yang sejenis dengan mereka. Seterusnya, kecenderungan seksual yang disebutkan ini juga melampaui nilai-nilai agama, etika, adat dan budaya, kerana akhirnya boleh membawa kepada hubungan seks songsang seperti liwat, iaitu pergaulan seks sesama lelaki, dan musahaqah, iaitu pergaulan seks sesama perempuan. Bisexual pula dapat didefinisikan sebagai amalan hubungan seksual seseorang yang bebas dan cenderung terhadap lelaki dan juga perempuan, manakala transgender pula adalah seorang lelaki atau perempuan yang berperasaan dan berpenampilan sebagai jantina yang sebaliknya. Malah ada dalam kalangan mereka yang melakukan pengubahsuaian organ jantinanya melalui pembedahan dan pengambilan hormon tertentu. Saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun LGBT bukanlah komuniti yang baru dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Malah, terdapat pihak yang cuba untuk menuntut agar Malaysia memberi pengiktirafan serta hak sama rata kepada golongan LGBT ini. Fakta menunjukkan bahawa penglibatan golongan LGBT semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat. Malah, gejala ini semakin menular tidak hanya terbatas dalam kalangan dewasa, bahkan turut mempengaruhi remaja yang masih di bangku sekolah. Jika diteliti berkaitan dengan penerimaan masyarakat di Malaysia ini, kebanyakan dari mereka amat sensitif akan gaya hidup yang menyalahi tuntutan agama dan tata susila budaya timur. Apatah lagi dengan pelakuan yang menyalahi tabiat manusia. Berdasarkan kajian oleh Mahfuzah pada tahun 2015, menyatakan bahawa statistik tangkapan yang dijalankan oleh pegawai penguatkuasa agama di seluruh Malaysia semakin meningkat. Dan hal ini menunjukkan bahawa pelakuan LGBT ini tetap berkembang serta semakin berleluasa. Seterusnya, faktor permasalahan. Pertama, pengaruh rakan sejenis. Pengaruh rakan sejenis ini adalah pengaruh yang diperoleh dari rakan-rakan yang mempunyai personaliti dan masalah yang sama, dan mereka ini berkawan dengan setiap lapisan umur yang mempunyai personaliti yang sama dengan mereka. Oleh itu, pengaruh rakan sejenis ini adalah salah satu faktor keterlibatan golongan LGBT akibat daripada pengaruh rakan sebaya serta orang sekeliling. Berdasarkan kajian, bahawa antara faktor yang menyebabkan pasangan lesbian selesa dengan gaya hidup mereka adalah kerana mereka pernah mengalami pengalaman yang buruk bersama pasangan heteroseksual, yang mana pasangan mereka ini telah mengambil kesempatan terhadap diri mereka dan perkara ini telah menimbulkan perasaan yang negatif terhadap lelaki. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan mereka lebih memilih untuk berkawan dengan pasangan sejenis kerana pasangan yang sama jenis ini lebih memahami dan mengambil berat. Yang kedua ialah personaliti semula jadi. Golongan LGBT adalah personaliti semula jadi. Mereka memilih jalan ini kerana kebanyakan mereka ini dilahirkan dengan perwatakan lembut.
Mereka ini seringkali diejek oleh rakan-rakan sejak dari zaman sekolah lagi dan sering dipandang hina oleh masyarakat, menyebabkan mereka merasakan tiada sesiapa yang memahami mereka. Kelompok LGBT ini hanya mahu mereka diakui keberadaannya oleh orang lain. Puncanya adalah kerana tahap keyakinan mereka sangat rendah kerana dari kecil lagi diejek oleh rakan-rakan. Seterusnya, pengaruh persekitaran sosial. Antara faktor yang menyebabkan mereka ini terlibat dengan gejala LGBT adalah disebabkan hubungan persekitaran sosial, di mana mereka sangat selesa bergaul dengan perempuan untuk lelaki, tidak kira dalam hubungan keluarga. Rakan-rakan mahu pun menggunakan aksesori yang sinonim dengan perempuan. Hal ini menyebabkan pemikiran mereka turut menganggap diri sebagai seorang perempuan dan ada juga di antara mereka yang menyatakan sejak dari kecil gemar bermain permainan perempuan seperti solekan dan anak patung. Oleh sebab itu, mereka meningkat dewasa, mereka telah terbiasa dengan perlakuan tersebut dan ianya telah membawa mereka ke arah perlakuan LGBT. Selain itu, masalah dalam keluarga juga menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar rumah melalui perhubungan rakan sejenis. Akhir sekali, pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial juga antara penyebab berlakunya gejala LGBT yang mana pada abad ke-21 ini, kecanggihan teknologi di seluruh dunia membawa pengaruh yang sangat besar kepada ketamadunan manusia sejagat. Pergaulan bebas kaum sejenis iaitu LGBT juga akan mendatangkan banyak kesan permasalahan. Yang pertama, kesan kepada diri sendiri. Selain itu, mereka juga akan mengalami kerosakan saraf otak, melemahkan akal dan menghilangkan semangat kerja mereka. Secara tidak langsung, mereka akan berisiko tinggi untuk mendapatkan kemurungan. Kaum LGBT juga akan mendapat banyak penyakit, salah satunya seperti penyakit STI. Yang kedua, kesan kepada masyarakat. Kaum LGBT ini akan dipandang serong oleh masyarakat dan tidak diterima dalam masyarakat. Selain itu, kaum LGBT ini juga akan kehilangan banyak kawan dan ibu bapa mereka juga akan terkena tempias. Yang terakhir, kesan kepada agama. Seperti yang kita tahu, Al-Quran telah menceritakan tentang kaum Nabi Lut di mana mereka melakukan pergaulan bebas antara kaum sejenis. Mereka telah diturunkan azab dan dunia mereka telah diterbalikkan. Kaum LGBT ini juga akan mendapat azab di akhirat kelak. Terdapat 4 cara untuk menangani isu LGBT ini. Yang pertama tentulah melalui peranan rakan. Sosialisasi melalui rakan adalah yang paling efektif berbanding sosialisasi keluarga. Ini kerana sosialisasi rakan berlaku secara tidak formal. Rakan mempunyai pengaruh yang kuat terutama pada peringkat remaja, iaitu dari segi psikologi dan sosial individu. Semua yang dilakukan atau diceritakan oleh rakan-rakan akan meninggalkan kesan ke atas mereka. Oleh kerana itu, seseorang individu itu haruslah bijak dalam memilih rakan sama ada rakan itu menuju ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Antara ciri rakan yang baik adalah rakan yang mengajak kepada kebaikan, sentiasa memberi nasihat dan motivasi serta dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Pengaruh rakan boleh bermula apabila mereka sering berkongsi minat antara satu sama lain. Seterusnya, kerajaan juga memainkan peranan yang penting terhadap perkara ini. Kerajaan boleh menubuhkan organisasi yang bertanggungjawab untuk membanteras golongan LGBT. Organisasi kerajaan maupun swasta haruslah ditubuhkan khususnya untuk membanteras isu ini. Ini kerana masalah ini sekarang kian berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dengan kurangnya pergerakan organisasi-organisasi ini, golongan LGBT ini telah berani menonjolkan diri di tempat awam dengan melakukan perarakan yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi golongan mereka. Justru itu, organisasi ini haruslah bergiat aktif dengan melakukan pelbagai inisiatif untuk menangani masalah ini dan sekaligus membantu golongan sonsang. Selain itu, kerajaan juga turut memainkan peranan dalam mewujudkan sebuah negara bercirikan anti-LGBT. Penguatkuasaan undang-undang harus dilaksanakan bagi membanteras perhimpunan seperti ini yang telah mencemarkan maruah negara kepada negara asing. Hukuman undang-undang harus juga dikenakan kepada golongan yang mencabuli hak bersuara dan berani untuk mempersoalkan kebebasan yang melawan ajaran agama rasmi Malaysia iaitu agama Islam. Di samping itu, media juga mengambil peranan yang besar dalam hal ini. Sebagai contoh, iklan berkaitan isu LGBT dan cara membasmi gejala LGBT haruslah dipaparkan untuk pengetahuan masyarakat umum.
mewujudkan iklan di sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat berkaitan menasihati dan juga perkhidmatan kaunseling juga boleh diberikan kepada golongan terbabit yang hanyut dalam dunia LGBT agar mereka kembali insaf. Tambahan lagi, kempen juga boleh dianjurkan menerusi media elektronik seperti televisyen ataupun internet dan media massa. Selain itu, cara mengangkat topik berkaitan LGBT daripada kalangan budaya barat juga perlu dilakukan. Budaya barat seperti LGBT sudah diterima oleh masyarakat kita. Golongan budaya barat ini mempunyai kebebasan untuk memuat naik foto maupun video dan berkongsi tentang kehidupan sengsang mereka itu di media sosial. Hal ini akan menarik perhatian dan akan mempengaruhi masyarakat kita untuk menjadi seperti mereka. Akhir sekali, tidak dinafikan lagi bahawa ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Ibu bapa perlulah memberi pendedahan agama kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Hal ini kerana proses penerapan ilmu oleh anak-anak sejak usia 1 hingga ke 3 tahun adalah usia yang sangat penting untuk asas perkembangan otak kanak-kanak. Pada waktu ini, anak-anak akan mula mempelajari pelbagai perkara. Pelbagai pendekatan boleh dilakukan seperti ibu bapa membawa anak-anak ke majlis-majlis ilmu untuk menggalakkan budaya membaca buku-buku ilmiah dan pengajaran serta mendedahkan anak-anak dalam pelibatan program-program agama. Selain itu, ibu bapa perlulah mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Sebagai contohnya, ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka dengan cara memeriksa kandungan telefon bimbit anak-anak, berkenalan dengan rakan-rakan mereka dan juga memahami peribadi anak-anak.